Ramai orang kadang dia salah faham. Fanatik ni dia ingat asobiah fanatik ni lebih kepada kalau orang tu dia orang Kedah. Mari duduk Shah Alam, amboi tak hilang Kedah dia tu. Aku rasa tak tahu aku lapang kenyang kalau aku jumpa ulat aku pukul tampak berpah pukul belakang lapang dah. Awak duduk Selangor cakap Selangor lah, cakap bahasa standard lah, cakap Kedah macam dia seorang Kedah hijau kuning dalam Shah Alam ni. Itu dikira taksub asobiah fanatik ke? Nak angguk takut salah, nak geleng nampak tak tahu. Jadi macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita bertemu. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Surau An-Najahiyah Seksyen 19 Shah Alam yang juga kalau nak diikutkan bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan apa-apa kepada kita kecuali Al-Quran dan juga sunnah. Maka dalam kesempatan pagi ini, izinkanlah saya untuk berkongsi dengan ibu ayah semua. Apakah di antara bentuk-bentuk peninggalan Nabi kepada kita yang sepatutnya memberikan kesan pada kita, yang sepatutnya memberikan kesedaran kepada kita, khususnya kita yang sedang berhadapan dengan ujian Allah pandemik COVID-19 ini. Apakah yang Nabi tinggalkan untuk kita? Pertama sekali pesanan Nabi. Pertama sekali saya nak sebut. Kalau dah sebut pertama tu maknanya kan nanti akan ada lah yang kedua, ketiga, keempat tu. Yang pertama, nombor satu. Yang pertama sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya dalam hidup, walau bagaimanapun kita ini bermasyarakat, kawan, berhubung, jangan sampai bergurau kasar. Nombor satu. Jangan duk bergurau kasar, bergurau secara melampau sesama kita tu, jangan duk ada. Kerana perangai ini pernah ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini Allah rakamkan dalam Quran surah Hujurat ayat keempat. Ibu ayah bolehlah catat, nanti boleh baca di rumah. Surah Hujurat ayat keempat Allah rakamkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar bilik-bilikmu, wahai Muhammad, kebanyakan mereka itu tak tahu adab dan juga tata tertib. Surah Hujurat ayat 4. Ayat ini kata ulama tafsir ditujukan kepada satu peristiwa. Nama satu orang laki-laki itu Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu an. Dia ini satu orang Arab Badui, orang kampung. Dia ni datang ke rumah Nabi. Dia panggil Nabi. Muhammad. Muhammad. Ya Muhammad. Dia macam ni tuan-tuan. Kita tidaklah nak membanding-banding orang bandar, orang kampung. Asalkan yang pentingnya engkau itu iman sama takwa, settle. Tapi tak lari. Orang bandar ada perangai, orang kampung ada perangai. Orang kampung ni kadang dia tak peduli engkau tu siapa. Orang tengah majlis macam ni pun dia meredah. Tak ada nak salam dulu. Wala salam, wala kalam, wala minta izin. Tak ada, dia meredah. Dia nak tanya soalan, dia tanya. Duk mengajar depan, dia main masuk. Dia rasa dia nak keluar, dia keluar. Dia tata susila, adab, protokol tu dia tak ada sangat. Orang kata apa, kadang bukan kata semua orang kampung, setengah-setengah. Kadang belajar tak tinggi sangat. Adab predikat apa ni, sosial dia tak peduli sangat. Dia panggil Nabi pun Muhammad. Muhammad. Macam saya pun kadang-kadang kan. Tapi kalau kita pun faham, kalau saya balik ke kampung, daripada kecil, memang duduk di kampung, terjun sungai lah, melompat itu, anak ini. Sekarang orang panggil ustaz. Balik ke kampung, dia panggil Yeh lagi. Nama saya Ilyas. Ilyas. Balik ke kampung, Yeh lah, Yeh. Ayah tak Yeh jadi imam, Yeh.
Kau tak panggil ustaz tak apa dah. Panggillah Ilyas. Jadi. Aduh, kan? Panggil nama. Tak kisah, tak apalah, kita pun faham. Ya, setengah-setengah orang dia bukan kata dia tak reti hormat, dia lebih selesa. Maka dalam kisah ini dia panggil Nabi, Muhammad. Oh Muhammad. Kenal daripada sebelum jadi rasul lagi dulu kan begitu. Jadi dia dah terbiasa, Muhammad. Jadi Nabi yang dalam rumah pada ketika itu, Nabi tak menyahut lagi. Bila Nabi tak menyahut, maka dia pun agak tak buka-buka pintu, tak ada respon. Kalau WhatsApp tu tak blue tick ni. Dia kata, Muhammad, saya ni kalau mengangkat orang tinggi. Tapi kalau saya mengutuk satu orang teruk nanti ni. Sebenarnya itu ayat dia nak gurau dengan Nabi. Maknanya dia nak suruh Nabi cepatlah sikit menyahut. Saya ni kalau puji orang melangit. Tapi kalau saya nak mengenakan orang tu teruk nanti. Buka pintu cepat. Seolah macam tu lah. Dia nak bergurau dengan Nabi. Akan tetapi caranya itu tak betul. Nabi dengar daripada dalam, maka Nabi respon balik, kata Nabi, Zakallah Azza wa Jal. Nabi kata, Allah pun macam tu lah. Nabi jawab balik, Allah pun begitu. Allah kalau puji satu orang, melangit. Tapi kalau Allah hina satu orang, teruk. Maka para ulama kata, ayat ini mengajar kita supaya kau nak bergurau pun agak-agak. Pertama sekali, kau nak bergurau dengan siapa? Kau tengok dulu. Siapa orang yang kau sedang nak bergurau itu? Tok guru, orang alim, tok syekh. Ada gurauan dia, bukan tak boleh. Kan? Dia orang alim. Jadi orang ulama besar ni ada ayat dia. Tambahan pula ni, Nabi. Boleh kau bercakap macam tu? Tak boleh, tak sesuai. Dan jangan pula ada di kalangan kita kata, Allah, dia pun orang juga, manusia, takkan nak bergurau, tak boleh. Tak boleh. Dia ada ayat dia, ada bahasa dia. Saya cerita ni bukan apa, pasal pernah jadilah ni. Dalam satu forum tu. Saya tak apa, saya okey. Saya pun ustaz-ustaz masuk air juga, saya pun. Jenis merapu-merapu lah kita pun, tak ada masalah. Tapi rakan panel saya tu, ulama dia tu, orang hebat. Segala kitab tu dalam kepala dia tu. Orang hebat, cakap hadis Quran lah. Moderator tu buat riuh terlajak. Riuh terlebih. Dia kata ni tuan-tuan semua ada tabung lalu, mohon bagi sumbangan. Saya tahu tuan-tuan ni kadang ada yang tak pakai spender pun ada. Duit pun tak bawa kan. Bagilah cakap mana yang ada. Lepas tu yang syekh tu pun macam nak tergelak sikit lah. Kamu cakap cerita seluar dalam nak. Lepas tu dia kata, entah-entah syekh ni pun tak pakai spender. Tuan-tuan tahu apa jadi? Jemaah seorang pun tak gelak. Dan saya pun jadi macam, Astaghfirullahalazim kau. Kalau dia kata tu kat saya tahu nak balas balik. Secara bergurau lah. Tak sesuai kau cakap kat dia. Dia tu pun tuan-tuan kenal. Saya tak mau sebut. Ni rakam ni banyak kamera ni. Muka dia lain. Lepas pada tu orang jemput dia, syekh jemput makan, dia terus balik. Dia rasa macam dia bukanlah nak dimuliakan sangat. Hormat ilmu dia. Jangan sampai macam tu. Agak-agak lah tuan-tuan, tengok orang lah. Nak gurau pun tengok orang lah. Kan? Tak boleh guna bahasa kita kata, alah dia pun orang juga. Nabi pun orang. Tapi siapa dia tu? Hormat dia tu. Ilmunya, pengalamannya, warak dia tu kita kena hormat. Allah tak kena macam tu. Ni namanya gurauan melampau, gurauan kasar. Sementara lagi lah orang-orang yang sedang ditimpa musibah, orang yang kena, keluarga dia mungkin ada yang kena COVID positif. Jangan buat macam tu. Jangan buat gurauan-gurauan dalam Facebook, dalam WhatsApp, ayat-ayat yang boleh menghina. Tak boleh, jangan. Benda ni Nabi Muhammad SAW larang perangai macam ni. Habis tu ustaz, Islam ni memang serius sangat ke tak boleh nak gurau? Bukan, Nabi pun gurau, ada cara. Nabi pun gurau, tapi ada kaedah, ada cara yang tersendiri. Okey? Itu yang pertama, jangan bergurau kasar. Boleh bergurau tapi jangan melampau sangat dalam gurauan kita itu. Itu yang pertama.
Tu kena kat share. Saya, tapi kalau saya peribadi saya okey. Saya, tapi tu okey tak okey pun ingat juga sampai akhir ni. Kan? Panel, bukan panel, moderator lah. Kan kita kan sebelum nak mula bercakap, dia tanya kita, moderator kan pengurusi majlis Pengurusi majlis kot. Dia tanyalah, dia kenalkanlah saya, kenal Ustaz Ilyas ini, lahirnya, namanya, pelajarannya, universitinya, apa lagi lah, perempuan-perempuan. Lepas tu dia tanyalah, Ustaz, ayah kerja apa dulu Ustaz? Ustaz, ayah kerja apa? Dia kata, ayah saya dulu kerja polis. Oh, polis. Oh, hebat Ustaz kita ni kan. Jarang anak polis jadi baik. Jarang anak polis jadi baik. Kalau tuan-tuan sini kalau ada yang polis, apa perasaan? Dia kata, jarang anak polis jadi baik. Saya baru nak ceramah tau. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia duduk sebelah. Pam, aku tembak dia balik. Pam, dia pun ya. Jangan macam tu. Jangankan saya, siapa-siapa pun jangan duk kata macam tu. Ayat, saya faham dia nak cuba bergurau. Dan saya perasan orang yang cuba nak gurau macam tu, orang tak gelak. Orang tak gelak pun, akhirnya memalukan dia. Jadi tuan-tuan, kalau siapa-siapa berasa nak buat lawak, fikir dulu lah. Lawak aku ni apa? Ha 5 ha, berapa ha? Benda yang bukan memikirkan soal soal benda tu akan jadi elok ke tak elok, mengundang benda baik ke mengundang kenangan buruk dalam hati-hati orang. Jangan macam tu. Tu yang pertama. Ustaz ni macam geram tak cerita. Tu cerita yang pertama Jangan gurau kasar maupun melampau. Tu yang pertama. Yang keduanya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggalkan kepada kita pesanannya juga. Kata baginda Nabi, iaitu Nabi mengingatkan, dalam hidup jangan ada sifat asabiyah. Jangan ada sifat asabiyah. Asabiyah maupun bersifat fanatik. Fanatik ataupun asabiyah ini maknanya apa, ibu ayah, tuan-tuan yang saya muliakan semua? Ramai orang kadang dia salah faham. Fanatik ni dia ingat asabiyah, fanatik ni lebih kepada kalau orang tu dia orang Kedah, mari duduk Shah Alam, amboi tak hilang Kedah dia tu. Aku rasa tak tahu, aku lapang kenyang kalau aku jumpa ular aku pukul tampak berpah pukul belakang lapang dah. Awak duduk Selangor cakap Selangor lah, cakap bahasa standard lah, cakap Kedah macam dia seorang Kedah hijau kuning dalam Shah Alam ni. Itu dikira taksub asabiyah fanatik ke? Nak angguk takut salah. Nak geleng nampak tak tahu. Jadi macam mana? Yang tu kira fanatik kenegerian ke macam mana tu? Dia orang Kelantan. Mari duk Shah Alam ni, Allah kalau dia sembang ni tu Allah. Oh, bere, oh ano itu. Tak sing, ambo itu ini. Koya. Benda koya. Awak duk Shah Alam cakap bahasa Selangor. Itu kira Kelantan ni kira macam mana ni? Ni kira kenegerian ke apa ni? Ataupun, oi, orang semayang Jumaat tak songkok kopiah. Tanjak dia pakai tengkolok orang. Ui, Melayu. Takkan Melayu hilang di dunia. Ni orang pakai masa menikah tu gagah dah. Dia pakai dia pakai bukan tengkolok, panggil apa kan? Dia pakai dia ni fanatik Melayu sangat, macam dia seorang Melayu dalam Shah Alam ni. Itu kira fanatik ke? Tidak. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah orang tanya Nabi soalan lebih kurang macam ni lah. Dia kata, amanil asabiyah ayuhibbar rajul qaumahu. Ya Rasul, adakah seseorang itu dianggap sebagai fanatik asabiyah kalau ataupun taksub kalau sekiranya dia ni cinta kepada kaum dia, sayang pada, tak tahulah sama ada dia ni Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Minangkabau, Johor, Riau, Malbari. Dia duduk mana pun, makanan, style makanan dia. Pakaian, style pakaian dia. Anak, semua bercakap bahasa dia. Sampai jiran-jiran datang, tetamu datang, boy, akak memang mengekalkan ni. Memang, kami lah keturunan terakhir dah, ahli semua meninggal habis dah.
Kalau kita tak cakap, siapa lagi nak cakap ni, ngomong-ngomong jawab alon-alon kelakon ni semuanya. Kalau kita tak cakap, siapa lagi? Jadi adakah itu dikira asabiah? Taksub? Maka mari kita tengok apa kata Nabi. Ni penting ni. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan balik, maka kata Nabi, la walakin minal asabiah ayyu'ina ar-rajul qaumahu ala zulmi. Dengar. Nabi kata tidak. Awak ni minat kepada apa tu, pakai sampin, pakai baju Melayu tengkuk Johor apa kan? Itu tidak namanya taksub. Kalau sembang orang pun lorat tak tinggal, lorat Kedah, Perak, awak orang Parit, mana orang Botol, orang Atai, Koma, mana. Adakah itu taksub? Tidak. Tetapi yang dikatakan sebagai orang itu taksub, fanatik, itu siapa? Kata Nabi, iaitu apabila engkau membantu saudara engkau ataupun membantu kau punya geng dalam melakukan kezaliman. Artinya, dalam ramai-ramai kita ada buat benda tak betul, dalam geng kita lah, persatuan kita ke, grup surau kita ke, ada orang dia buat benda tak betul, tapi kita backup dia. Dah, sebenarnya memang dia salah, tapi taklah salah sangat. Dah, kau ni masalah apa ni? Ke sebab anak-anak kau dulu belajar dia tolong, menyebabkan kau taksub pada dia? Salah tetap salah. Macam mana? Tak ada ustaz, dia apa? Itulah taksub. Dia dah salah, awak kata dia betul. Terang-terang salah, awak backup dia kata dia betul. Taksub. Tok Imam, contoh. Kain koyak sedepa. Dah memang makmum belakang nampak seluar dalam Hello Kitty dah. Tengok ujung kain. Koyak rupa duk bermain dengan cucu ke di rumah tadi ni. Kriak koyak kain raput. Lepas tu patut dia berangin. Jadi makmum belakang subhanallah kan. Kalau tak koyak kain sekalipun, kut apa-apa benda lah, kut batalnya, kentut ke apa. Dan soh tama ni, 2-3 orang belakang ni yang soh tama ni, clearly, jelas dengar. Ada kol-kolah hujung. Dengar sungguh ni. Dengar kentut tu. Jadi pakatlah subhanallah ni apa. Habis ni, sampailah orang tegur, imam tu kata, tak maaf lah saya kentut tadi ni. Mari makmum belakang kata, tuan-tuan semua, memanglah tu imam kita tadi tu batal. Tapi dia tu dah jadi imam ke kita ni 20 tahun dah. Takkanlah sekali kentut mau kira. Jasa dia banyak dah. Takkanlah sekali kentut mau kira mah. Kira lamsam mah. Sap-sap soy lah. Kan, sekali kentut apa mau kira. Itu taubat sudahlah. Ini bukan kira 20 tahun dia punya baik, dia punya jasa. Itu terima kasih. Salah tetap salah. Faham tak ni? Saya ambil contoh tu cukup lah. Kalau tak faham tak tahulah. Saya pun tak faham. Orang tu dah salah, duduk tahan lagi. Pelik sungguh lah. Itulah taksub, itulah asabiah. Jangan ada perangai macam tu tuan-tuan. Memang dia geng kita. Memang dia sebumbung dengan kita. Atau memang dia seperjuangan dengan kita. Tapi kalau dia salah, akuilah bahawa dia salah. Letakkan Allah tu di depan. Hak tu di depan. Tapi kalau ada kepentingan, wallahualam. Itu yang jadi dia U-turn balik, dia ke belakang, dia nak ke tepi apa, wallahualam. Ataupun satu lagi perangai asabiah yang juga Nabi larang jangan duk ada perangai kita, termasuk orang Shah Alam ke, siapa-siapa pun yang menonton apa ni live apa ni. Yang duk baring tepi peti ais makan biskut raya apa ni. Kan? Ni kamera kan? Mana lagi kamera ni? Banyak Bawah tak ada Jangan suluh bawah pula Saya pun tak faham sekali. Rata-rata kamera lah. Tapi letak kamera ni okey lah. Ada tengah tempat tu kalau diletak kamera sini depan. Bila saya tengok balik kat YouTube, lubang hidung. Aku dah lah hidung tak berapa nak mancung. Kau ambil lubang. Memang elok lah.
Satu lagi perangai asabiah yang Nabi marah, Nabi larang jangan duk ada perangai macam ni. Apa perangainya? Pernah satu ketika diriwayatkan kaum Muhajirin dengan Ansar pernah ada satu selisih faham lah. Dia ada selisih faham sikit. Ketika berselisih faham ni antara satu dua orang di kalangan Muhajirin sama Ansar. Tapi masa berlaku Muhajirin Ansar tengah satu dua orang tengah selisih faham, masing-masing nak angkat geng. Dia nak angkat, faham kot bahasa istilah angkat geng ni. Dia nak angkat geng. Dia sama dia tak jadi, dia nak lagi ramai. Nak libatkan lagi ramai. Maka mereka menyeru, ya lal ansar, ya lal muhajirin. Mereka kata. Macam inilah. Katalah, ni contoh contoh. Ni puak-puak mana? Puak Kedah lawan dengan puak-puak Kelantan. Geng-geng Kedah ni semua, oi orang Kedah oi, mana ni orang ni puak-puak Kelantan dia buat benda tak elok kat kita ni. Puak-puak Kelantan kata, oh mana ni gocoh. Debel Kedah. Konon gitu. Dia membangkitkan isu kekauman, kenegerian bila dalam hal-hal bergaduh. Padahal yang bergaduh tu engkau dengan engkau, bukan antara negeri dengan negeri, tidak, engkau dengan engkau. Lalu dia memanggilkan, ya lal ansar, orang-orang ansar, ya lal muhajirin, orang muhajirin semua ni tengok ni, orang ansar cari pasal, kau tengok orang muhajirin cari pasal. Maka perkataan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah marah. Nabi tegur, Nabi kata, ma bala da'wa jahiliyah. Nabi kata, kenapalah kalian semua menyeru dengan kalam-kalam jahiliyah, bahasa orang jahil. Apa maknanya? Da'uha fa innaha khabisah. Tinggalkan kalam jahil itu kerana itu buruk di sisi agama. Maknanya kalau bergaduh macam mana pun jangan duk sebut hal-hal kekauman. Tuan-tuan tak puas hati dengan dia, agak orang Jawa memang macam tu kot. Agak orang Melaka memang macam tu kot mulut. Agak orang Kelantan macam tu kot perangai. Nasi pun keras. Apa kaitan dengan nasi? Kau tak puas hati apa? Apa kaitan Kelantan dengan dia? Tak boleh macam tu. Oh, rupanya Nabi tak bagi kita membangkitkan isu-isu tu. Dia. Jangan duk kaitkan dengan kaum dia. Jangan duk kaitkan dengan negeri dia. Yang buat tak elok perangai, dia. Bukan dia punya seluruhnya. Oh, macam tu Nabi ajar kita ya. Kan kita kan macam tu. Tak puas hati dengan dia tu, parking sengit. Parking sengit. Orang Syalam macam tu. Parking tak pernah elok. Habis awak bangi elok sangat. Orang bangi parking elok sangat. Kan? Parking berceramah boleh masuk. Ini taklah, ini memang ada pun parking pun. Faham tak? Jangan disebut benda-benda macam tu. Habis dekat dia ya. Jangan duk bersangkut dengan dia belakang-belakang. Jangan. Apa kaitan? Ramai lagi orang Shah Alam yang baik-baik. Dia seorang je. Tu pun baru ni main duduk Shah Alam pun. Kan? Tu cerita dia. Maka rupanya ini ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Umat dia jangan duk buat perangai macam ni. Jangan taksub, jangan asabiah. Tu penting. Tu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita bahawa dalam hidup ini jangan sesekali melakukan perangai apa? Jangan menipu. Jangan menipu. Ibu ayah pernah menipu tak dalam hidup? Jangan tipu. Dia kata, ustaz, saya ni bohong-bohong sunat adalah. Bohong sunat lah. Kata Piramli, bohong sunat. Sebenarnya menipu ni satu perangai yang agama tak suka. Malah Nabi Muhammad SAW, Nabi sendiri digelar sebagai Al-Amin. Al-Amin itu maknanya yang benar, yang dipercayai, yang jujur. Dan gelaran Al-Amin tu pun bukan Nabi yang suruh orang panggil. Macam kita kan, orang kita kan, nama saya sekian, bolehlah panggil saya ni, orang sini panggil itu je. Kita yang minta orang panggil. Nabi tu Al-Amin, memang orang sekeliling yang gelarkan Nabi tu Al-Amin. Itu hebat. Main Nabi ni memang jujur sungguh. Ada orang tanya, dia kata, ustaz, habis tu kalau kita nak menipu ni, saya pernah dengar tipu yang dibolehkan tu macam mana ustaz? Kan boleh, ada kan tipu yang dibolehkan? Ada kan tipu yang dibolehkan? Laju ya awak. Pernah buat ke apa?
Ya, memang ada. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang juga hadisnya itu, saya ringkaskan. Nabi menyebutkan tidak ada penipuan. Tak boleh menipu, bohong. Kecuali illa fi salas, kecuali dalam 3 keadaan. Dalam 3 keadaan ini dibolehkan, bukan digalakkan, dibolehkan untuk menipu atau tidak cakap benar. Pertama, al-harbu. Yang kedua, wal islahu bainan nas. Yang ketiga, wa hadithul rajul imra'atu wa hadithul mar'atu zawjaha. Hadis riwayat Imam Bukhari. 3 keadaan. Pertama, dibenarkan untuk menipu, iaitu pertama dalam peperangan. Dalam perang dibolehkan menipu. Habis kalau dah askar baju serupa macam pokok, tak menipu. Nipulah tu. Awak tak pakai jubah elok putih bagi orang nampak. Tu tak cerdik. Pakai baju sama dengan warna pokok, betul tak? Menipulah tu. Kan? Siap berpokok atas kepala. Itu menyorok. Menyorok tu. Awak ni okey tak okey ni berpokok atas kepala ni? Itu namanya taktik. Taktik. Menipulah yang dibolehkan. So, kena tangkap dengan musuh. Kena tangkap dengan musuh. Musuh pun tanya, cepat, bagi tahu. Engkau punya, askar engkau berapa orang? Peluru tinggal berapa banyak? Kau punya strategi apa? Bagi tahu cepat, kau bunuh lah. Kami punya askar tinggal 10 orang. Kereta kebal tinggal 1, tapi itu pun tak sihat dah. Tak apa nak larat dah nampak. Peluru tak ubah bajik ni. Dia terus terang sungguh. Musuh pun tanya pasal kau jujur sangat. Dah Islam tak pergi menipu, jadi kita kena jujur lah. Itu tak sihat namanya. Kalau dah kena tangkap dek musuh, boleh menipu. Boleh menipu. Dibenarkan. Itu yang pertama dalam peperangan. Yang kedua, dibenarkan menipu ini, iaitu untuk membaikkan dua hubungan yang sedang berretakan ataupun berenggang. Gaduh. Abang sulung dengan kakak nombor 2. Gaduh. Isu tanah itu tak habis lagi bergaduh. Masa muka. Kau ambil lah tanah tu. Tanah tak bawa mati pun. Mati pun masuk dalam tanah. Gaduh. Adik kita sebagai adik ni tak syok. Balik raya dah jadi tak syok. Salah seorang je balik. Abang tu pun tanya dalam grup. Kakak kau balik tak? Balik. Aku tak balik. Kakak tu pun tanya. Abang kau balik tak? Balik. Aku tak balik. Jadi adik ni rasa tak seronok. Orang lain ambil gambar ramai-ramai, buat frame ataupun ambil gambar, buat apa tu? Boomerang. Tangan. Adik-beradik aku bergaduh. Macam mana nak baik-baik balik? Bagi tahu abang. Abang tahu tak akak tu sebenarnya dia sayang kat abang. Sayang pandai kau. Semalam dia maki aku. Dia maki pun sebenarnya dia tak tergamak nak maki tu. Tuan-tuan buatlah ayat pujuk kat mana pun. Lalah dia orang jadi baik balik. Dia jadi baik balik. Dibenarkan. Itu dibenarkan. Menipu untuk kebaikan. Membaikkan dua hubungan yang sedang bersengketa. Dan yang ketiga, ini paling ramai buat. Iaitu perkataan di antara suami dan isteri. Dia hubungan suami isteri ni demi untuk nak jaga hati, demi untuk nak bagi harmoni, dibenarkanlah dalam beberapa keadaan. Menipu. Suami-suami boleh tak menipu isteri? Dalam beberapa keadaan. Nanti lu. Hak jenis pergi menikah di Batam, nikah di Siam tu, hak tu cerita lain. Hak tu dia jadi enactment lain lah tu. Ni hak cerita hak dibolehkan ni yang kecil-kecilan ni cerita ni. Orang perempuan kan jenis suka tanya soalan yang tak ada jawapan sebenarnya. Tak ada jawapan. Abang betul ke saya dah gemuk? Abang betul ke saya dah gemuk? Abang dah nampak dah. Jadi aku nak jawab apa ni? Jawapan kita tu akan menentukan kita makan tengah hari atau tidak. Atau akan berpuasa lah hari ni kita. Jadi macam mana tuan-tuan? Jadi nak jawab macam mana ni? Awak sebenarnya kalau ikutkan nak beritahu dia mak penguin. Tapi tak berani. Awak ni kurang kurus.
Mana gemuk lah tu. Tak, tuan-tuan. Sebenarnya kalau jawab pun salah, tuan-tuan tak jawab pun salah. Jadi tuan-tuan ambil lah telefon, buat-buat, "Halo mam, ya. Apa-apa?" Buat-buat jawab lah keluar, nak lari daripada menjawab. Sebab orang perempuan dia memang macam tu. Tanya soalan kadang susah lah. Tengok TV. Heroin tu pula Nelofa. Kita anak semua duduk asrama dah. Tinggal suami isteri mengadap duduk sofa tengok telefon ni, Netflix mengadap drama ya. Tengok pelakon tu. Kali isteri tu cuit, "Abang, saya dengan Nelofa tu kan, apa cantik ya." Aduh, senak. Kita yang suami ni senak. Dengan umur lewat 50-an, tanya dia dengan Nelofa. Allah. Kalau tanya banding dengan Rosnah Ma'arif ke? Kan, kalau dulu apa Wan Maimunah ke tu gagah. Nelofa, Allah. Jadi macam mana tuan-tuan? Nak jawab macam mana tuan-tuan? Susah ni, salah jawab makan mamak kita. Awak dengan Nelofa, agak-agak lah awak dengan Nelofa, mestilah awak. Tak tahulah, sedialah baldi kat sebelah nak muntah sekejap, muntah hijau semua. Janji dia seronok. Betul ke bang? Sungguh. Macam tu. Kan? Kadang suami pun sama. Duk basuh motor, duk basuh apa ni, duk buat kerja, duk menyanyi di tepi pantai yang indah. Tanya orang rumah dia, "Yang, suara abang okey tak? Kalau masuk apa tu Immortal Song dengan big stage boleh menang tak? Kilauan emas boleh tak bang?" Ada isteri pun suara. Kan ada orang kan memang suara dia memang sedap, berceramah, menyanyi. Tapi ada orang kalau dia tak nyanyi lagi sedap. Tu ramai macam tu. Dia kalau boleh dia nak cakap, "Abang kalau tak nyanyi lagi sedap lah bang." Kan? Tapi nak jaga hati, itu dibolehkan. Tapi yang menipu-menipu ni kita berpesan, kebanyakannya menipu yang boleh bawa kepada kezaliman. Sampai tak menunaikan hak isteri sepatutnya gantung tak bertali. Rupanya pagi-pagi duk pergi jogging, bukan jogging, pergi rumah bini muda. Habis isteri di rumah menokak sejadah, gigit tasbih. Orang tanya, "Abang tak pergi rumah makan?" Allah jaga. Elok. Rupa duk jaga hak muda, hak tua ni dia tak jaga. Ini zalim, jahat, dan perbuatan macam ni memang Allah Ta'ala marah betul. Jangan buat perangai macam tu. Orang nak 2, 3 ni dia ada kemampuan dari banyak sebab lah, banyak sebab. Dia kecuali kes-kes tertentu lah yang memang isteri pertama pelawar, tu cerita lain. Ada. Shah Alam. Di Shah Alam ada. Isteri dia memang pujuk suami dia, "Bang, tolong kahwin dengan kawan saya tu. Dia kematian suami, dia pun anak 2, 3 orang, tak ada siapa nak jaga. Tolong abang kahwin dengan dia. Saya dulu di zaman asrama, tidur sekatil dengan dia, sebantai dengan dia. Kalau boleh saya nak mengembalikan memori itu balik. Tolong abang kahwin dengan dia. Abang segan, saya pergi menghadap, saya pergi jumpa." Suami dia pula bersungguh tak nak, 2 minggu kena pujuk. Kalau tuan-tuan kan pujuk 2 minggu, orang rumah. Dia bini dia pujuk, "Tolong abang kahwin dengan dia." Ya Allah tuan-tuan. Tu ramai berdoa supaya dapat isteri macam tu. Ini golongan terpilih je lah. Tuan-tuan ni tak payahlah dengan darah tinggi, cik manis, tak payahlah. Appointment doktor pun lupa, appointment rumah bini muda. Allah. Tempah batu nisan dululah. Ini bukan merendah. Ini cerita yang tak berkemampuan tapi teringin sangat. Fikir dululah. Sakit pun tak terjaga. Anak demam pun gaduh. Nak seorang lagi. Ikut kemampuan, ya. Saya ni kena pandai backup sikit pasal ada orang perempuan. Kalau semua jantan di sini, cerita jadi lain. Pasal ada orang perempuan, dia kena slow sikit. Tidak, tak panggil dah lepas ni. Tu yang keberapa? Yang ketiga, jangan duk menipu. Khususnya tuan-tuan ibu ayah kalau ada yang terlibat dengan perniagaan. Jangan menipu. Jangan duk menipu tuan-tuan. Penipuan ini benda yang dibenci dalam agama. Khususnya juga dalam perniagaan. Sekarang banyak orang niaga menipu. "Man ghasyana falaysa minna." Nabi kata, siapa menipu bukan dari kalangan umatku. Menipu dalam perniagaan. Dia tuan-tuan ibu ayah kok-kok lah ni musim-musim PKP ni ramai orang tak boleh nak pacak kedai. Jadi dia berniaga online. Facebook. Live. Buat live ke apa kan. Berniaga pakai WhatsApp. Boh dalam grup Telegram. Tak ada masalah. Asalkan jangan terlibat 4 benda. Jangan terlibat dengan 4 benda ini dalam perniagaan. Ni pesanlah pada yang menonton
live ni ke apa, kalau ibu ayah apa, 4 benda ku anak-anak tuan-tuan kan meniaga kan, buat kari pak frozen ke, apa murtabak apa frozen, apa-apa benda lah meniaga-meniaga ni, 4 benda jangan duk terlibat. Pertama sekali, jangan terlibat dengan riba. Riba. Mengambil untung atas pinjaman. Riba ni kadang sekecil-kecil riba tu lah. Mari pinjam motor boleh? Boleh. Isi minyak. Kau nak pinjam motor aku boleh? Isi minyak. Oh, dia ada meletakkan syarat dan untung atas pinjaman. Oh, tu pun dia. Kadang sembang-sembang harian kita, kadang kita tak perasan. Main badminton. Siapa kalah belanja? Judi. Siapa kalah belanja? Itu judi. Jangan ustaz macam Islam ini bukan sekadar benda besar-besar saja. Sekecil-kecil duk sembang-sembang kita pun takut-takut terjebak. Ini jadi bahan muhasabah ya. Ni saya ringkas ya, bukan nak cerita muamalat sangat pun. Tu yang pertama, riba. Yang kedua, jangan sampai terlibat dengan gharar. Apa makna gharar? Ini penipuan. Dalam gambar cakap benda itu boleh buat itu, buat ini. Menggunakan mop ini sekali sentai saja boleh cantik ini rumah. Aku gonyoh kat seminggu, tak keluar-keluar. Tipu. Ibu-ibu yang kerap menengok tu kan, nengok dekat TV tu lah, yang lepas tanya ustaz tu, rancangan-rancangan meniaga-meniaga jual-jual itu semua kan. Saya tak kata itu menipu, tidak. Berhati-hati, jangan mudah sangat. Kadang-kadang orang meniaga ni macam-macam. Indah khabar, dia kata periuk ini senang, mudah diguna, ini apa, sampai ke rumah meletup. Pecah melecur tangan. Berhati-hati, pastikan dulu ni kualiti dia ada jamin sirim ke apa, yang tu dulu. Tu kena ingat. Yang keduanya penipuan. Kalau produk kecantikan lah paling ramai orang kena. Tepek-tepek sudah cantik. Aku bukan tepek lagi dah lumur dah ni, tak cantik-cantik pun. Ambil model yang dah memang telah cantik, jadilah muka seperti saya. Allah, bukan pakai tu pun. Awak janganlah menipu. Sudah 5 tahun saya menggunakan produk ini. Dah, kau tak pernah guna pun. Tapi sebab kau duta, kau kena cakap benda tu. Tipu. Ramai orang demi nak melariskan perniagaan. Jangan menipu. Yang ketiga, jahalah. Apa makna jahalah? Iaitu tidak jujur, tidak transparent. Tidak transparent. Niaga ikan. Meniaga ikan. Akak kata saya nak beli ikan sekilo. Boleh? Sekejap. Ikan mana? Oh, ikan kat laut lagi. Tapi akak nak berapa? Saya nak sekilo. Duit main dulu. Apa ni? Ikan di laut lagi. Mana? Tak ada kat depan. Tak boleh. Tak transparent. Tidak jujur. Kan? Ini banyak berlaku benda-benda macam ni. Pergi kedai makan, tuan-tuan jenis makan di rumah. Sekali tu kena kut dapur gas habis ke, gas tak tahu lah rosak apa mana. Makan di luar. Adik ni Tom Yam ni letak Ajinomoto tak? Kebiasaan letak tak? Kebiasaan dia letak tak? Oh, saya tak letak. Saya jenis pantang Ajinomoto. Saya Haji Mabrur. Saya Haji no motor tak. Jangan tipu. Jangan tipu. Rasa lain. Ibu-ibu, ayah-ayah biasa masak. Orang letak perasa ni. Di lidah dia rasa. Dia rasa ini letak ni. Ini letak. Berbanding dia letak bahan dan rempah dan dia punya rempah ratus tu lain. Nipu. Meniaga madu. Madu. Ni asli ke? Asli. Asli. Tak, kalau saya asli yang nipu-nipu saya tak ada. Asli. Jangan tipu. Jangan tipu. Ramai orang kita ni kan dia duk harap tu lah. Dia kata tipu juga. Orang dulu saya pun duk cari juga madu-madu asli ni kan. Orang kata macam-macam madu asli ni. Dia kata kalau buka tu dia gas, dia melompat. Ada orang kata kalau madu asli ni semut tak hurung. Ada orang kata susah nak cam mana satu yang asli. Lah kali ada orang kata, ustaz, kalau pergi area Pahang, tepi-tepi jalan tu, orang asli duk jual tepi-tepi jalan tu. Yang tu betul. Yang aslinya dia. Madu tu tipu juga. Dia pun dah pandai menipu dah lah ni. La ilaha illallah. Jangan. Itu yang keberapa? Ketiga, jahalah, tidak jujur.
Dan yang keempat, darar, merugikan. Niaga jangan sampai menyebabkan seseorang yang beli tu merugikan dia. Akhirnya memudaratkan dia, membawa benda tak elok. Kadang kita minta dah daging tu, nak daging ni bagi 2 kilo, 2 kilo Yang betul-betul daging tu dalam sekilo sikit je, lebih dia tarik lemak. Tuan-tuan pernah jumpa macam tu? Dia tarik lemak masuk, bagi pemberat, bagi berat. Hai, siapa makan lemak? Siapa makan lemak? Nipu. Nipu. Kadang-kadang kita tak heranlah tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW sampai Nabi sebut At-tajiru saduqul amin. Peniaga-peniaga yang jujur. Amanah sifatnya, dibangkitkan bersama dengan orang mati syahid, orang-orang soleh di akhirat nanti. Bukan senang nak dapat mati syahid. Sebab apa? Sebab bukan senang nak jujur. Banyak meniaga menipu banyak. Tu hati-hatilah tuan-tuan. Sekarang ni macam-macam penipuan orang buat. Kalau masak, buat catering, nak bagi cepat empuk daging, dia letaknya apa? Dia letak apa? Dalam kari ke, masak kurma ke, daging kan lambat nak empuk. Kenduri macam hari ni, berapa banyak? 10, habilan 10. Ramai orang berebut tarikh ni. Kenduri sampai 2-3 tempat. Daging nak cepat siap, cepat empuk, dia letak apa? Oh, tak tahu tuan-tuan, banyak tak tahu. Dia letak Panadol. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Dia buat Panadol, bagi cepat empuk. Ini orang catering sendiri cerita. Dia kata, saya ustaz, sehari saya tak ambil banyak tempat. 1-2 tempat, janji kualiti. Saya bukan jenis buah Panadol punya orang. Saya bukan macam tu. Sakit perut habis orang, sakit berpenyakit habis orang kampung, kesian. Buah Panadol. Buah sepapai pula lagi. Orang nipu ni ramai di sekeliling kita. Sebab tu Nabi pesan, jangan menipu. Niaga, memerintah, berpersatuan, hatta dalam bercakap, jangan sampai menipu. Lagi apa? Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita. Sepatutnya saya kena berhenti dah ni. Ke macam mana? Ni banyak pakai baju kenduri dah ni, macam mana ni? 1 jam saya diberikan. Boleh lajak sikit ke boleh? InsyaAllah ya. Dan pukul 12 kita berhenti. Menyesal pula suruh sambung. Aduh, ustaz. Inilah dah ni. Okey, yang keempat. Yang keempatnya ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan pada kita, yang keempatnya ialah pesanan Nabi juga kepada kita, iaitu janganlah kita ini terlalu meraung, menangisi akan ujian yang menimpa dalam hidup kita ini secara melampau-lampau. Jangan ya. Jangan duk meraung sangatlah. Habislah aku tak boleh nak berniaga lah. Dengan virus ni, semua COVID ni punya pasal lah. Susah betul aku nak kenduri, tak boleh apa-apa. PKP pula kali ni. Macam mana? Dia sebenarnya tuan-tuan, keimanan seseorang tu boleh nampak tak? Iman seseorang boleh nampak? Boleh nampak? Tak boleh nak diukur. Oh, dia tu beriman lah ustaz. Saya nampak dia tu memang, iman dia memang power lah. Apa tanda? Tengoklah ustaz, dahinya bertinted. Biru dahinya tu, kuat bersujud. Iman. Apa tanda dia tu beriman? Ustaz, tengoklah janggut. Janggut sampai ke lutut. Angin tiup. Mayang kena macam tu, selok. Iman tidak. Iman bukan pada janggut, bukan pada dahi, bukan pada serban, bukan pada jubah. Salah satu lambang keimanan ialah pada kesabaran hati dia menghadapi ujian. Orang yang sering datang masjid pun belum tentu ada iman yang kuat. Mari virus, kena buang kerja pula. Tiap macam ni, tak ada kerja dengan apa, income tak ada, niaga pun tak boleh. Marah. Akhirnya, di situlah Nabi berpesan, jangan sampai macam tu. Inilah nilai kesabaran kita ataupun redha pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duk kata raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nia raditu billahi rabba. Aku redha Allah sebagai Tuhanku yang dia datangkan, yang dia izinkan. Virus ni pun makhluk dia, Allah izin. Redha. Kena redha. Pertama ni kena redha dulu. Dan rupa-rupanya tuan-tuan, Allah Ta'ala memang janji, Allah jamin. Siapa-siapa di kalangan hambanya ini boleh sabar, boleh redha. Innama yuwaffas sabiruna ajrahu bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan mendapat ganjaran yang infinity. Infinity ni maknanya apa? Ganjaran yang tak ada penghujung. Dia akan dapat ganjaran. Siapa? Innama yuwaffas sabirun. Sabar. Oh, isteri saya nama Sabaria, Ustaz. Sabaria binti Sabaruddin. Bin lagi bin Sabarul Arham, apa lagi, sabar. Bin Redha, bin apa lagi, ha. Nama bagus, tapi kena benar-benar ada sabar, maka itu yang bagus. Orang sabar ini Allah jamin dia akan dapat ganjaran yang tak terhitung. Ni cerita ni habis sini lah tuan-tuan. Habis sini apa, kamera pacak semua dah ni. Aduh, hai. Nanti edit lah. Nah. Ada seorang hamba Allah ni, Allah nak uji ya. Dia ni bercerai. Cerainya pun sangat menghiburkanlah, diceraikan suaminya itu. Dengan anak-anak tengah membesar lagi, sekolah lagi. Dan suami itu pula pergi menikah dengan budak umur 26 tahun. Suaminya 52 tahun. Muka geram, gatek. Sabar. Sabar ya. Sabar ya pula. Jadi isterinya ini memang orang kata apa, orang tak bekerja, tak ada perniagaan, tak ada apa. Tapi dia nekat tengok muka anak-anak seorang masa tidur tu. Apa jadi pun hidup mesti diteruskan, hidup mesti diperjuangkan. Dengan anak-anak tengah membesar, dengan suami tak bertanggungjawab, menikah lain pula. Jantan, geram tu. Buatlah bisnes kecil-kecilan. Daun pandan. Daun pandan. Niaga daun pandan. Ambil lah kutip-kutip, pergi hantar ke kedai Aceh. Kedai runcit tu, hantar. Lama kelamaan, panjang cerita ni kan, aku 12 juga sekejap lagi ni. Saya ringkas je lah ya. Sampai rezeki Allah Ta'ala bagi kat dia, dia sabar, doa, ikhlas, ikhtiar. Sekarang ni buayah semua, dia tu bukan setakat duk pergi hantar ke kedai-kedai lagi dah, pandan-pandan tu. Dia kalau jalan nak pergi ke Sabak Bernam, kat area Sungai Besar, tepi jalan ada satu luah punya tanah, pandan saja. Dia owner. Pendapatan dia sebulan kurang lebih dalam 30 ke 40 ribu sebulan. Sebab dia supply ke banyak kelang-kelang besar. Kelang-kelang buat roti, buat kek, banyak pandan. Dia supply pandan saja. Maknanya, marilah wabak, marilah kuman, tak ada hal lah. Aku punya income lebih lagi. Pakai duduk rumah kan tokak je kerja. Jadi makan kena banyak. Roti kan berebut hari tu cari roti. Pandan lah, laju. Meniaga pandan. Tengok muka semua dah semangat. Meniaga pandan lah lepas ni. Awak meniaga pandan dalam pasu nak 30-40 ribu apa? Kena ada tanah. Berapa dalam pasu? Tak jadi pasu. Dia kena tanah. Tak tahu, saya dengar-dengar dia kata dulu dia sewa tanah tu untuk pandannya. Kata dia beli, wallahualam lah. Ni geng-geng Amanah Ihtiar cerita. Dia berjaya. Jaya buat. Ingat anak-anak, sabar, tak apa. Orang buat zalim kat aku, tak apa. Aku tunjuk, aku boleh buat. Walau lonely, single mother. Boleh. Anak universiti semua. Baik-baik. Rupanya Allah bagi ganjaran. Syarat, kau mesti sabar dulu. Kau jangan duk maki Allah Ta'ala, tinggal semayang, aurat tak jaga, syariat Tuhan kau langgar. Jangan. Kau buat tu dulu. Macam kita sekarang lah, diarahkan supaya apa? SOP, apa? Buat. Sabar dulu. Ada hikmah di sebalik Allah Ta'ala akan bagi. Banyak orang Allah tunjuk. Di perumahan saya, berapa ramai? Tepuk dahi.
Start PKP diumumkan, Mac hari tu. Duk bayang dah, dia Ramadan, biasa banyak dia tepung pelita. Tepung pelita. Oh, banyak orang baris panjang beli sekotak, dia jual RM2.5, RM3 kadang tu. Jadi, bila dah PKP tak boleh. Jom nak berniaga macam mana? Lalah masuk dalam grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp pula menyampai. Mari taman sebelah, kampung sebelah, order. Sampai kita yang memang tegar dengan dia pun telefon, kau ada lagi? Habis Ustaz. Takkan tak ada langsung? Tak ada Ustaz. Tepung habis, pelita pun habis. Tak ada apa dah, tak ada. Habis ya? Yang meniaga patin apa tu? Patin tempoyak. Ya Allah, dia kata, dengan COD-nya, ada budak GrabFood main ambil order dia habis semua. Habis ikan tu bahagian ekor. Kan patin kan orang suka yang ekor, kadang suka yang badan, suka kepala. Kepala tak ada, badan tak ada, ekor tak ada, habis. Tinggal kuah kan. Kuah pun orang beli. Sebab sejak dia masuk Facebook, orang order dengan dia. Tuan-tuan nampak luasnya rezeki Allah? Luasnya rezeki Allah bagi orang-orang yang redha, dia sabar, dia fikir jalan, Allah tunjuk jalan untuk dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki dari jalan yang kau takkan pernah sangka. Dan ramai orang macam ni tak sangka dia akan dapat. Kuah pun orang beli. Tak pernah sangka. Biasa kuah tuang tak ada orang beli. Ini kuah pun orang beli. Ya Allah, Allah Ta'ala syarat kau mesti sabar, kau mesti beriman. Tuan-tuan pun dalam hidup banyak rezeki-rezeki tak disangka kan, dalam hidup pernah dapat kot kan. Duduk di kedai makan, masa nak bayar tu budak tu kata, "Pakcik, ada orang bayar dah tadi." Loh, ya ko. Alhamdulillah. Budak mana tak tahu dia balik dah tadi. Pernah dapat tuan-tuan? Tak pernah. Kalau kesian, tak ada orang belanja ya. Kalau kami ustaz-ustaz selalu jugalah, kan. Baru nak pergi bayar kat cashier tu. Ustaz, tadi pakcik tu bayar ustaz punya. Allah ya ke? Kalau aku tahu aku ambil kambing tadi ni. Aduh, ambil roti kosong Patut dia belanja roti kosong. Jadi siapa yang nak belanja, saya bagi nombor akaun lah lepas ni kalau lah ya. Jadi maknanya ini antara tinggalan Nabi, pesanan Nabi buat kita jadikan sebagai panduan dan pedoman bersama supaya kita jangan abaikan, supaya kita jangan tinggalkan. Pesanan-pesanan Nabi ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai pegangan kita, khususnya anak-anak kita, ahli keluarga kita. Moga-moga Allah pelihara kita bersama semuanya insya-Allah. Dan sebelum berakhir, saya nak tinggalkan ibu ayah semua dengan satu doa. Yang mana doa ini kalau nak rakam silakan, nak diamalkan lagi bagus, disampai-sampaikan lagilah dialu-alukan. Doanya ialah doa supaya Allah kurniakan kepada kita kekayaan harta. Ni musim-musim ni orang duduk sesak ni, perlukan duit, perlukan sumbangan, kan? Tuan-tuan pun jangan lupalah, pihak surau kita ni pun perlukan juga sumbangan dan dana. Sekarang ni semua pakai duit tuan-tuan. Ni yang duk tempek-tempek tu nampak tu, tempat solat ni semua pakai duit, bukan pakai doa. Dia pakai duit, maka duit sangatlah diperlukan. Maka tuan-tuan menyumbanglah semampu ataupun seikhlas hati masing-masing lah. Apa doa dia? Doa diberikan kekayaan, kecukupan harta dan hati. Doanya ialah, saya baca, ibu ayah ikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Sekali lagi ya. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina
bifadlika amman siwak. Amin ya rabbal alamin. Itu doa yang membawa maksud, ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal. Cukupkanlah kami dengan yang halal daripada yang haram. Dan kayakanlah kami. Minta kaya tu. Dan kayakanlah kami, ya Allah, dengan limpah kurniamu daripada meminta-minta selain daripadamu, ya Allah. Ada orang kan bila susah, dia minta bukannya Allah, minta ke makhluk-makhluk, minta dengan jalan tak elok, minta dengan pawang bomoh yang tak elok ni semua mengarut apa. Maka itu kita tak mau. Kita minta susah ke, senang ke, Allah kita dalam hidup ni kok mana pun. Atau kalau minta dengan orang pun, selagi dia ada jawatan, pas dia jatuh, tak ada dah lah kita. Yang hanya kekal Allah. Boleh ya? Cuba ulang balik doa tadi sekali lagi sama-sama. Allah Ustaz ulang balik pada kita tulis tadi, suruh baca balik pada. Cubalah kok mana yang ingat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Eloklah ya. Lain ku baca, lain ulang balik. Elok. Saya fahamlah semua dah tulis dah tu kan. Cuma kena mengapai balik. mengapai. Ulang doa tu ya. Jadikan dia sebagai cenderahatilah daripada saya bersempena dengan kuliah kita pada hari ini. Dan sebelum berakhir, saya nak wawarkan, kalau ada siapa-siapa yang berminat nak beli buku, ini buku terbaru saya lah, terbitan Karya Bestari, judulnya Dropship Pahala. Buku ni alhamdulillah terbit masa PKP hari tu. Rezeki juga PKP itu pun keluar buku kan. Judulnya Dropship Pahala. Dalam ni saya muatkan tentang, kan banyak ceramah-ceramah saya rasa sayang kalau saya tak bukukan. Kan kalau dah meninggal ni, siapa nak menyambung pula lepas ni kan. Adalah konten-konten isi-isi ceramah saya dalam ni yang saya muatkan. Kan saya kan jenis yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Jadi saya masukkan dalam buku ni. Siapa berminat nak beli nanti, ada di luar sana. Kalau sempat bolehlah kita tanda tangan, autograf. Macam artis pula autograf. Kenang-kenangan kan, untuk semua yang hadir pada hari ini. Dan saya rakamkan jutaan terima kasih pada pihak Surah An-Najahiyah Seksyen 19 Shah Alam. Semoga Allah berikan peluang untuk ada rezeki kita dapat bersua lagi di lain-lain waktu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah khususnya kepada penduduk ahli qaryah Surah An-Najahiyah Seksyen 19 ni, ya Allah. Anak cucu keturunan mereka ada yang menjadi alim ulama, menjadi orang soleh, tubuh badan mereka sihat dan mereka sentiasa menjaga ukhuwah dan kasih sayang sesama mereka, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jauhkan kami daripada segala wabak penyakit, penyakit gila, penyakit sopak, penyakit kusta dan segala penyakit yang berbahaya, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.